kita tengok di dalam AFC sendiri macam dia banyak, ada yang macam Jepun, Korea ada pure talent, ada yang ada guna naturalisasi, ada yang darah warisan sendiri. Datuk Seri melihat pengembangan ni macam mana Datuk Seri sendiri dalam bola sepak? Adakah mungkin selalu orang berdebat lah dulu ni? Saya rasa itu ikut selera masing-masing lah. Ada negara yang mempunyai strategi yang lain, ada setengah negara mempunyai strategi yang lain pula untuk meningkatkan taraf perlawanan mereka. Kalau kita lihat di China sendiri ada naturalisasi, mereka mempunyai bilion-bilion penduduk, dan mereka juga mempunyai pemain yang telah dinaturalisasikan. Dan kalau kita lihat Perancis, lihat Germani dan sebagainya, banyak negara sudah pun menerima hakikat bahawa bola sepak tidak mempunyai sempadan. Okay, mana dan selagi pemain-pemain ini diperolehi mengikut peraturan yang sudah pun ditetapkan oleh FIFA, tidak melanggar mana-mana peraturan, saya rasa tidak ada kita kata masalah untuk. Dan perlu juga ingat, kalau kita nak meningkatkan mutu perlawanan bola sepak di sesebuah negara, kita perlu ingat selalu prestasi pasukan kebangsaan amat penting. Saya rasa bulan ni di dalam 24 negara yang beraksi ni, semua pemain-pemain remaja ni akan semua bermain bola ataupun melihat kepada televisyen, dan semua menjadi idola mereka. Dan mungkin selepas Piala Asia ramai yang ingin mendaftar ke akademi ke, dan so ini satu peluang yang amat penting untuk menarik minat lebih ramai pemain untuk bermain bola sepak. Jadi kalau kita lihat contohnya pemain naturalisasi dan pemain legacy dan sebagainya, kita harus lihat mungkin ini satu strategi jangka masa pendek untuk mendapat kejayaan, sebab kita perlu kejayaan untuk mendapat investment. No success, no investment. So sukses itu perlu, dan sukses itu mungkin satu jangka masa pendek untuk menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Jangka masa panjang adalah untuk membangun pemain-pemain negara. Tapi membangun sahaja tidak mencukupi kalau tidak ada sukses. Betul. So, itu penting. Itu kita harus lihat. Jadi kalau kita lihat sukses, okay, Malaysia dah berjaya contohnya lah ke peringkat akhir bermain di Qatar. Itu belum sukses lagi untuk Malaysia, sebab Malaysia pernah meraih lebih sukses lagi sebelum ini. Jadi kalau saya lihat daripada luar, contohnya Malaysia tidak mempunyai satu strategi yang salah. Saya rasa mereka mempunyai strategi yang betul untuk meningkatkan sukses mereka, supaya mereka dapat membangun bola sepak daripada akar umbi. Mungkin ini satu fasa kita kata temporary saja, mungkin saya tak tahu strategi mereka. Tapi kalau kita lihat hari ini, semua orang di Malaysia sedang menunggu perlawanan pertama Malaysia. Orang yang tak pernah tengok bola pun mungkin sedang menunggu, sebab ada banyak media awareness sekarang ni. Di dalam media cetak pun 3-4 muka surat tentang Asian Cup. Televisyen akan menunjukkan piala live telecast, dan saya rasa mungkin banyak lagi publicity akan dibuat. Jadi seluruh Malaysia contohnya, sama juga dengan negara-negara lain, akan berada, saya rasa, di belakang pasukan untuk membantu pasukan beraksi. Dan saya rasa selepas mereka mana-mana pasukan mencapai satu sukses yang besar, tidak ada siapa yang akan bercakap tentang pasukan legacy ataupun pemain dari luar ke atau dan sebagainya. The most important is for them, I think success is important. Alright, okay. Yeah. Soalan second last terakhir saya, sejauh mana pengaruh hebat Datuk Paul Manny Samuel dalam percaya Datuk Seri salah seorang pentadbir bola sepak yang terkemuka di dunia? Secara peribadi, apa yang saya belajar semua adalah daripada Datuk Seri Paul Manny, dan dia menjadi kita kata pengajar saya lah. Okay? Masa saya mula karier saya di Selangor, tapi dalam pentadbiran di FA Malaysia di bawah Datuk Syed Ahmad Kuning, dia menjadi bos saya yang pertama. Tapi kita tahu di FAM masa tu
bukan saja pengalaman Datuk Paul dan Seri Paul sendiri, tapi juga aura dia sebagai satu pentadbir yang sangat terkemuka yang juga diiktiraf oleh FIFA sendiri pada masa itu, mengiktiraf pentadbiran Malaysia sebagai satu pentadbiran yang sangat baik di dunia. Jadi ya, untuk saya banyak belajar daripada dia kerana saya bekerja di bawah dia, dan juga saya belajar untuk menjadi seorang pentadbir pun, apa kita kata, the love for administration daripada dia lah. Sebab sebelum jadi pentadbir saya menjadi jurulatih. So untuk beralih daripada teknikal ke jurulatihan kepada pentadbiran, dia menjadi satu inspirasi kepada saya.